1, 2, 3, come on. Assalamualaikum, apa khabar Universal People? Selamat sekali kepada Dr. Kai. Terima kasih kerana menonton video ini. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda semua berkenaan penggunaan social media dalam mempromosikan perkhidmatan kaunseling yang saya tawarkan. Dan social media yang menjadi pilihan saya adalah YouTube. Pertama sekali, ini adalah kerana selesa dengan penggunaan YouTube untuk menjadi medium perkongsian saya dalam mempromosikan perkhidmatan kaunseling saya. Dan keduanya kerana YouTube mempunyai capaian pengguna dan juga penonton yang lebih tinggi berbanding dengan platform yang lain menurut saya. Yang mana pengguna di YouTube dianggarkan lebih kurang 2 bilion dalam sebulan. Yang ketiganya adalah kerana YouTube ini adalah satu medium yang menggunakan video sebagai medium berhubung. Jadi itu membuatkan saya rasa lebih selesa kerana dapat berkongsi informasi, berkongsi kehidupan ataupun berkongsi kata-kata semangat dan juga perkhidmatan yang saya tawarkan. Kepada yang mungkin kurang familiar dengan YouTube, untuk makluman, sebenarnya YouTube mempunyai satu features yang dipanggil sebagai Shorts. Jadi Shorts ni sebenarnya fungsi dia sama dengan Instagram Reels, yang itu adalah untuk memuat naik video-video pendek yang anggaran dalam masa 30 saat ke 60 saat. Jadi dengan penggunaan video pendek ini, saya dapat membuat orang kata sebagai satu iklan ataupun satu komersial yang pendek dan padat untuk menarik perhatian viewers untuk melihat servis saya. Dan keduanya, seperti social media yang lain, YouTube juga mempunyai satu features yang dipanggil sebagai live. Jadi yang mana sekiranya saya membuka live session ini akan membuatkan saya berinteraksi lebih dekat dengan penonton, berinteraksi lebih terbuka, kerana saya juga boleh membuat sesi soal jawab ataupun berkongsi pandangan dengan mereka, membina perhubungan dan juga kepercayaan daripada penonton terhadap saya. Terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan YouTube dalam mempromosikan perkhidmatan kaunseling saya. Tetapi antara 3 yang ingin saya ketengahkan adalah seperti yang mana saya sebutkan di awal tadi, iaitu pengguna YouTube ini mempunyai lebih kurang 2 bilion pengguna aktif ataupun penonton aktif. Jadi kemungkinan di dalam 2 bilion ni saya akan mendapat potential client. Yang kedua, disebabkan YouTube ini boleh diakses daripada pelbagai tempat ataupun pelbagai negara. Jadi dengan menggunakan membuat video-video informatif ataupun video-video kesedaran mengenai kepentingan mental health dan juga kepentingan untuk sesi kaunseling. Dan jadi video-video ini dapat ditonton oleh pelbagai lapisan masyarakat di mana saja mereka berada. Yang ketiga, seperti yang kita semua tahu, YouTube menyediakan ruang yang selamat dan yang tidak mewajibkan pengguna untuk memberikan maklumat peribadi mereka secara tepat. Ini bermakna sekiranya saya membuat seksi Q&A contohnya, jadi sekiranya ada penonton ataupun klien yang ingin bertanyakan soalan kepada saya, jadi mereka boleh menggunakan nama samaran tanpa identiti mereka diketahui oleh penonton lain ataupun oleh orang lain. Dalam masa yang sama, tidak dinafikan penggunaan YouTube ini mempunyai beberapa kekurangan. Antaranya disebabkan zaman sekarang ni ramai pengguna lebih tertarik untuk menggunakan social media yang lain. Antaranya yang ada sekarang ni TikTok dan juga Instagram. Jadi itu adalah salah satu kekurangan penggunaan YouTube. Kekurangan yang kedua yang saya nampak adalah dari segi ruangan komen di YouTube, memang akan terdapat komen-komen negatif yang tak dapat kita kawal.
Tapi dalam masa yang sama, kita akan menerima komen-komen itu dalam bentuk konstruktif untuk menambahbaikan servis saya di masa akan datang. Dan yang terakhir sekali, kekurangan YouTube yang saya boleh katakan adalah mungkin kerana YouTube ini tidak ada fungsi direct message ataupun kita panggil sebagai private message. Jadi mungkin itu adalah salah satu kekurangan di mana pengguna tidak boleh menghubungi saya secara private message. Tapi seperti yang kita tahu, setiap kekurangan ada kelebihan yang lain. Jadi saya dapati kalau sekiranya mereka tidak dapat menghubungi saya melalui direct message seperti yang ada pada platform lain, mereka masih lagi boleh menghubungi saya sekiranya dengan melalui nombor telefon saya yang saya akan tinggalkanlah di setiap video nanti. Jadi as a conclusion, penggunaan YouTube menurut saya adalah lebih mudah ataupun lebih selesa buat saya. Salah satu sebabnya kerana saya sudah pun mempunyai YouTube channel sendiri. Jadi saya rasa penonton telah melihat kehidupan saya dan mungkin mereka akan merasa secara tak langsung membina keyakinan terhadap diri saya dan perkhidmatan saya. Sekian perkongsian saya berkenaan dengan penggunaan sosial media. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga habis. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe.